Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama meneruskan sesi pengajian kita dan melalui kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال رجل اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد وتكون شفاعته للمذنبين من المسلمين. Kita masih lagi dalam membicarakan Afatul Lisan yang ke-19, yang mana kita dah belajar 19 ataupun 18 sebelum ini, bahayanya lidah ini. Yang ke-19 ini ialah fil ghaflah an daqaiqil khata', kecuaian yang kita kadang-kadang tersalah cakap ataupun kita cakap ada makna yang tidak sesuai dari segi hakikatnya. Maknanya kita bercakap sebagaimana yang disebutkan dua contoh sebelum ni, dan pada malam ini kita akan cerita berkaitan dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga dari segi cara bercakap, perkataan yang kita guna, maksudnya perkataan yang kita pilih, yang kita guna itu tidak sesuai. Jika dikaji secara mendalam, ada kesalahan, tetapi kesalahan ini adalah kesalahan-kesalahan yang halus. Sebelum ni dah cerita kesalahan-kesalahan yang besar-besar. Kesalahan besar menipu, berdusta, mengumpat, mencela, memuji yang tidak syar'i. Itu semua kesalahan yang besar. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang kecil, yang halus, yang seimbas lalu tidak salah. Tapi bila diamati, dikaji dan diteliti, ada kesalahan yang kecil. Itulah kitab tasawuf, yang mana kita membincangkan berkaitan dengan salah yang besar pun kita bincang, salah yang kecil kita bincang, bukan setakat bincang, tetapi kita cuba amalkan dalam kehidupan kita seharian untuk kita perbetulkan. Kalau kita dah boleh perbetulkan kesalahan-kesalahan yang besar, dah tak menipu, dah tak mengumpat, dah boleh jaga lidah daripada mencela, daripada mengutuk, daripada itu dan ini, menyakitkan hati orang, kemudian salah kecil juga kita kena ambil kira juga. Tu dari segi pemilihan kata kita. Okey, contoh yang ketiga, waqala rajulun, berkatalah seorang lelaki, Allahumma ij'alni mimman tusibuhu syafa'atu Muhammad. Seorang lelaki dia berdoa. Ni zaman sahabat Nabi. Yang mana Allahumma ij'alni mimman tusibuhu syafa'atu Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad. Wa qala Huzaifah al-Yamani sebut. Dia kata apa? Inna Allah yughnil mu'minin. Huzaifah tegur sahabat lelaki tadi yang mengatakan bahawasanya aku, ya Allah, jadikanlah aku orang yang ditimpa atau mendapat syafaat Nabi Muhammad. Jadi Huzaifah tegur. Kita kalau sekali dengar, betul lah tu doa tu, apa yang salah? Gitu. Itu di peringkat kita. Tetapi orang yang alim, Huzaifah al-Yaman ini antara orang yang alim. Huzaifah al-Yaman ini dia sebut apa? Dia kata Inna Allah yughnil mu'minin. Sesungguhnya Allah an syafaati Muhammad. Maknanya orang mukmin ni
jika dia benar-benar mukmin, dia tidak perlu pada syafaat. Sebab apa? Dia syafaat ni bukan untuk semua orang sebetulnya yang memerlukan syafaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, dalam hadis yang lain, dan cerita yang lain, Nabi sebut, contohnya kisah qala syafaati, Nabi sebut syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang buat dosa besar di kalangan umatku. Dan disebutkan juga bahwasanya wazad al-Walid bin Muslim fi riwayatihi an Zuhair faqultu ma hadha ya Jabir, qala na'am ya Muhammad, innahu man zadat hasanatuhu. Ni Jabir berkata, orang yang mana man zadat hasanatuhu, di akhirat nanti orang yang lebih kebaikannya, bila ditimbang lebih kebaikannya daripada keburukannya, daripada kejahatannya. Man zadat hasanatuhu ala sayyiatihi fadzalika alladhi yadkhulul jannah. Orang yang lebih kebaikan daripada kejahatan dia, dosa dia, pahala dia lagi banyak, orang ni masuk syurga bighair hisab, tanpa hisab. Wa amma alladhi qad istawat hasanatuhu wa sayyiatuhu, adapun orang yang mana sama banyak dosa dengan pahala dia di akhirat, di timbangan nanti, fadzalika alladhi yuhasabu hisaban yasira, orang yang ni akan dihisab, tetapi hisaban yasira, hisab yang mudah sikit. Thumma yadkhulul jannah, akhirnya dia masuk syurga. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut syafaati li ahli al-kabair min ummati. Disebutkan dalam walakin syafa'ah lil muznibin al-mu'minin awil muslimin. Wa rawahu al-Khatib an min Abi Darda bi lafzi syafa'ati li ahli Warawahu Al-Khatib bin Abi Darda bilafzi syafa'ati li ahli zunub min ummati. Itu hadis Nabi. Wa in zana wa in saraq. Nabi kata, syafaatku bagi orang yang berdosa, bagi umatku ni yang berdosa, yang walaupun dia berzina ataupun dia mencuri, jadi di akhirat nanti orang ni akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah syarat-syarat dia, yang mana dia selawat, dia mati dalam Islam, dan pelbagai syarat-syarat yang lain. Jadi sedangkan berbalik semula pada kisah kita tadi, iaitu lelaki tadi, dia sebenarnya adalah orang mukmin, sebab di kalangan para sahabat Nabi, tabi'in, ialah orang-orang yang baik. Sahabat Nabi ni semuanya adil, maknanya mereka semua adalah orang mukmin. Maka Huzaifah tegur. Kenapa Huzaifah tegur? Dia kata doa tadi tidak tepat lah. Kalau kita sebut kita ni perlukan pada syafaat Nabi, tapi itu untuk dia. Kita ni orang yang bukan sahabat Nabi, orang yang bukan tabi'in, bukan juga tabi'in, bukan juga orang di zaman salafus salih, maka kita boleh berdoa dengan doa tersebut. Sebab kita ni banyak dosa. Itulah. Jadi memang kita layaklah untuk berdoa dengan doa tersebut. Nak diceritakan di sini bagaimana sahabat Nabi ni dia sangat faqih, dan sangat faham tentang ilmu. Siapa yang boleh doa mohon syafaat, siapa yang tak perlu doa mohon syafaat. Sebab apa? Sebab Huzaifah kata innallaha yughnil mu'minin an syafaati Muhammad. Huzaifah kata Allah kata tak perlu pada syafaat Nabi bagi orang mukmin. Orang mukmin yang benar-benar mukmin, dia tak perlu pada syafaat Nabi. Begitu. Syafaat Nabi ni untuk membantu orang-orang yang sikit lagi nak masuk neraka, masuk syurga. Gitu. Hampir-hampir nak masuk neraka, kalau kira amalan dia setelah dihisab, dia nak masuk neraka, kena masuk neraka dia. Tapi disebabkan syafaat Nabi, disebabkan dia suka selawat pada hari Jumaat ataupun hari-hari biasa, dia suka selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun dia jahat macam mana pun, dan dia mati dalam Islam dan solatnya tak tinggal, dan adalah beberapa syarat-syarat yang lain, maka orang ini dapat syafaat Nabi. Wa in saraq wa in zana, sekalipun dia pernah melakukan dosa mencuri, dosa-dosa besar,
bahkan berzina, disebutkan dalam hadis tadi, berzina, layak juga mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Huzaifah tegur. Nampak teguran ini menunjukkan bahawasanya untuk para sahabat Nabi, orang tabi'in, tabi'in, mereka ini mukmin yang sejati, mereka ni orang yang soleh, salafus soleh, dan mereka tidak perlu berdoa begitu. Itu sebenarnya ada perbincangan yang panjang dalam cerita ini, dalam hal ini, dalam bab ini, tetapi ringkasnya begitulah ceritanya. Maknanya nak berdoa tadi tu, makna kena tepat juga dari segi makna dia. Itu para sahabat dan tabi'in. Tetapi kita sekarang boleh tak ada orang guna doa tu, Ustaz? Boleh sangat, dan mesti sangat. Sebab apa? Kita orang yang tidak orang yang bukan dijamin mukmin kita ni. Keimanan kita ni bukannya tak tahu tara mana. Betul-betul kita ni jadi orang mukmin ke sekadar jadi sebagai seorang muslim. Mukmin lain, muslim lain. Orang muslim dia kena berdoa untuk mohon syafaat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin tu orang yang dah betul-betul beriman, yang mana dijamin, dijamin. Sebab Nabi sebut khairul qurun qarni, kan, summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Nabi sebut pasal ashabikan nujum. Sedang sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit, yang mana boleh jadi contoh pada orang lain dan generasi-generasi yang lain. Itulah. Kemudian waqala Ibrahim, contoh yang keempat. Waqala Ibrahim an-Nakhai idza qala ar-rajul lir-rajul, bila mana seorang lelaki panggil kepada seorang lelaki yang lain, dia panggil kawan dia ke orang lain ke, ya himar ya khinzir, qila lahu yawm al-qiyamah himaran ra'aytani khalaqtuhu khinziran aw ra'aytani khalaqtuhu aw himaran ra'aytani khalaqtuhu himaran ra'aytani khalaqtuhu khinziran ra'aytani khalaqtuhu. Tu berbelit sikit ni. Ada orang panggil saudara dia, babi, himar, keledai. Panggilan begitu di hari akhirat nanti apa berlaku? Berlaku di akhirat nanti ialah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, himaran, adakah himar yang kau tengok aku ciptakan? Orang ni himar ke? Muka dia sama dengan himar ke? Sama dengan keledai ke? Ni babi ke kau panggil dia babi? Adakah dia betul-betul babi? Ia adalah ciptaan aku yang cipta, elok, fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguhnya aku telah menciptakan manusia ini dalam sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Telinga duduk sini, hidung duduk sini. Hidung tak adalah lubang ke atas, hidung lubang ke bawah. Kan? Tiba-tiba kita panggil makhluk yang Allah ciptakan itu, iaitu saudara kita ataupun lelaki ataupun kawan kita, babi ataupun himar, maka Allah tanya. Kita akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti, kau menghina, maksudnya kau menghina ciptaanku, kejadianku, maka tak boleh walaupun kita bergurau. Sebenarnya kita telah menghina ciptaan Allah SWT. So tak boleh begitu, maksudnya Allah marah. Tapi ramai orang yang buat demikian, babi, bodoh, itu, ini. Maka dia akan ditanya oleh Allah SWT. Ini kesalahan halus. Kesalahan tu halus, yang mana akan diambil kira oleh Allah SWT. Okey. Teruskan lagi, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini contoh yang kelima. Contoh yang kelima dari segi kesalahan cakap ini, inna ahadakum la yushrik hatta yushrika bikalbihi. Sesungguhnya seorang daripada kamu ini banyak yang jatuh pada syirik, sehingga dia syirik atau mensekutukan Allah, menyekutukan Allah dengan apa? Dengan anjingnya, bikalbihi. Tu dia. Boleh jatuh pada syirik. Kita bercakap-bercakap ni boleh jatuh pada syirik.
Kenapa? Kita kadang-kadang tersalah cakap. Apa antara salah cakap? Fayaqul laulahu la suriqna al-lailah. Contohnya lah, kita kata malam tadi ada bunyi. Ada bunyi bunyi macam orang nak masuk rumah. Bunyi macam orang umpil pintu kat belakang. Bunyi macam orang panjat pagar. Bunyi macam-macam lah bunyi dia. Tiba-tiba anjing menyalak. Anjing menyalak. Dengan sebab asalakan anjing tu, hilanglah bunyi itu. Okey, tak jadilah orang tu nak mencuri. Maka pagi esoknya kita sebut apa? Laulahu la suriqna al-lailah. Kalaulah tak ada anjing tu, maka habis dah kita masuk pencuri rumah kita, kena rompak dah kita, kena ni dah kita. Jadi perkataan-perkataan ini, kalam-kalam begini adalah kalam-kalam syirik. Syirik yang mana jika diamatinya secara adatnya sebenarnya tidak syirik lah. Tetapi hakikatnya, kalau dengan makna hakikatnya, dia jadi syirik. Apa yang syiriknya? Ialah rumah kita selamat kerana Allah. Allah yang bagi kita selamat, bukan anjing tu. Itu hakikat dia. Kita tak kena corona, tak kena COVID-19 kerana Allah, kan? Kerana Allah yang jaga kita, bukan kerana kita ni sangat menjaga SOP, bukan kerana kita ni vaksin, bukan kerana itu, bukan kerana ini. Sebetulnya itu hakikat dia. Tetapi dari segi adatnya memanglah kerana orang ni selamatkan, kerana orang ni tolong, kerana anjing tu menyalak, pencuri lari, kerana kita ambil vaksin, maka kita kena kalau kena coronavirus sekalipun tak teruk stage 1, stage 2 sahaja, taklah sampai masuk ICU. Itu sebenarnya adalah secara adatnya begitu. Allah suruh kita ikhtiar, maka kita ikhtiar. Allah suruh kita berubat, Allah wajibkan kita untuk kita mencari jalan untuk menyelesaikan masalah kita dengan syarat-syarat, dengan mengikut syariat, mengikut apa yang Allah tetapkan, dia punya peraturan dia. Maka kita cari, kan? Maka kita cari, Allah suruh kita berubat, maka kita buat. Tapi secara hakikatnya sebenarnya, kan, kalau kita tengok, ada juga orang yang mana tak keluar rumah, kan? Tak keluar rumah, setahun dah tak keluar rumah, tiba-tiba sekali keluar kena terus COVID-19. Ada yang tak keluar rumah tapi order melalui Grab, Foodpanda dan sebagainya, tapi kena juga. Yang keluar ramai-ramai, yang keluar pula tak kena. Yang duduk yang contohnya orang yang duduk berniaga, kan. Padahal kalau peniaga gerai lah, yang duduk tepi jalan ke, tengah jalan ke, mereka lah lagi berisiko. Sebabnya ramai orang yang datang sehari-hari. Mungkin satu hari dia kena jumpa 100 orang. 100 orang, 200 orang customer dia, pelanggan dia. Yang mana mungkin di kalangan itu ada yang positif, ada yang begitu dan begini. Tetapi dia tak kena. Kan? Yang jumpa orang 100 orang, 200 orang ni. Orang yang tak jumpa orang pula. Itu yang sebut tu. Hakikatnya, kalau kita faham hakikatnya, sebenarnya kita hanya ikhtiar. Kita hanya berusaha saja. Tapi Allah lah yang memiliki segala-galanya. Allah yang menentukan. Orang ni nak kena ke tak nak kena. Orang ni nak sakit ke tak nak sakit. Orang ni stage 1 ke stage 2. Orang ni masuk ICU tak masuk ICU. Orang ni hidup ke mati. Orang ni hidup ke meninggal. Itu semua Allah SWT punya kuasa. Jadi sebab itulah, kalau kita faham begitu, maka kita tidak mensyirikkan Allah SWT. Itu disebut tadi tu. Contohnya kisah anjing menyalak. Kalau tak ada anjing menyalak, la suriqna al-lailah. Laulahu, kalau tanpa anjing tadi, maka akan kecurianlah kita malam tadi. Itu contoh yang kelima. Okey, tu dari segi cakap. Maksudnya kalau orang ni sebagai alim ulama, orang yang dekat dengan Allah SWT, dia jaga sampai ke tahap ini. Dia akan sebut. Dia tak akan sebut bukan kalau bukan kerana anjing menyalak malam tadi, habis dah kita masuk pencuri. Tapi dia akan sebut dengan, dia akan lapik sandarkan dengan kuasa Allah SWT. Alhamdulillah malam tadi si baiklah ada anjing tu. Si baiklah ada anjing tu. Tapi sebenarnya
Bukan kerana anjing itu takdir Allah SWT. Cuma adat kata kerana ada anjing tu. Dia sebut gitu maknanya. Dia akan berbicara begitu. Cumanya bagi orang alim ulama, dia rasa bersalah untuk dia sebut kalau bukan kerana anjing tu, maka dia akan rasa bersalah. Walaupun kesalahan itu kesalahan kecil dan tidak dikira dosa pun sebenarnya. Sebab itu adalah adatnya begitu orang bercakap. Adatnya begitu. Cuma kita kena jaga. Kena jaga. Kadang-kadang benda yang zahirnya tu salah kecil, walaupun nampaknya salahnya halus, tapi diulang-ulang, lama-lama orang ni terlalu bergantung dengan makhluk. Terlalu bergantung dengan makhluk. Terlalu yakin dengan makhluk. Yakin dengan anjing tadi, terlalu yakin dengan vaksin, terlalu yakin dengan SOP. Tidak boleh juga sebenarnya. Bukan maknanya kita kena anti vaksin. Maksudnya kita tahu yakin tu tetap dengan Allah, bukan dengan vaksin, bukan dengan anjing tadi, bukan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tetap kena yakin. Tetapi usaha, Allah suruh kita usaha, kita kena buat. Allah suruh jaga kat depan pagar. Ini kalau orang mazhab lain, ada mereka yang memelihara anjing untuk menjaga rumah dia. Ada yang buat anjing untuk perburuan. Ada dibenarkan. Maka dia usahalah tu nak jaga kebun, daripada pencuri pelihara anjing. Itu diharuskan. Itu diharuskan hukum dia. Okey, kalau saja-saja nak pergi pegang anjing, nak buat sebagai macam kucing tu, tak boleh lah. Itu hukum dia. Ada syarat dia. Ada keadaan dia. Okay, kita sambung. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlaf billahi aw liyasmut. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kamu bahawa kamu bersumpah dengan bapa-bapa kamu. Ni bersumpah dengan bapa, demi ayahku, demi ibuku. Bersumpah dengan cara demikian, Allah tak bagi. Barang siapa yang nak bersumpah, sumpahlah dengan Allah SWT, dengan nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Jangan kata demi ayahku, demi ibuku. Tak boleh. Sumpah begitu. Itu antara benda yang selalu dilakukan. Ada juga demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi itu, demi ini. Maka sebenarnya tak boleh. Sepatutnya kita bersumpah dengan hanya Allah je yang kita boleh bersumpah. Menjadi saksi. Allah menjadi saksi kebenaran apa yang kita nak cakap lah. Demi Allah aku tak mencuri. Demi Allah aku tak begini. Demi Allah. Allah. Itu dah segi. Tapi orang buat. Umar kata apa? Fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tuha. Wallahi, Umar Al-Khattab sebut, dia kata aku tak bersumpah dah. Ni sebenarnya budaya orang Arab. Sebenarnya budaya orang Arab ni dia suka bersumpah. Bersumpah pula, dia sumpah dengan ayah dia lah, dengan mak dia lah, supaya orang yakin dengan apa yang dia nak sebut tu. Maka dia sebutlah. Budaya bersumpah ni sampai sekarang pun orang Arab tak ada sebab apa-apa pun bersumpah. Wallahi dah kenyang. Wallahi aku dah kenyang. Wallahi aku dah makan. Wallahi aku memang nak pergi sana. Wallahi esok kau akan sampai. Macam-macam wallahi semua. Okey. Jadi sebenarnya dia tak elok sebenarnya, tidak bagus. Tidak perlu pun sebenarnya bersumpah di situ. Apa nak bersumpahnya? Kadang nak cakap, orang tanya, makan? Dah kenyang? Wallahi dah kenyang. Tak perlu cakap pun. Wallahi dah kenyang. Cakap dah kenyang sudah. Dah kenyang. Tak perlu sumpah pun. Tapi budaya dia sebut macam tu. Maka kesalahan ni dikira sebagai kesalahan kecil lah. Kesalahan yang halus. Okay. Dia tidak berniat demikian pun. Cuma itu adalah bahasa dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tusammul inab karman. Ini yang contoh yang ke-7. La tusammul inab karman, innamal karma ar-rajulul muslim. Jangan kamu namakan, jangan kamu panggil buah anggur itu sebagai karma. Karma, bukan kurma. Sebenarnya budaya juga orang Arab zaman dulu,
Antara yang dipanggilnya buah anggur itu dipanggil karma. Dia panggil karma. Dia selalu, tapi Nabi larang. Nabi kata jangan kamu panggil inab tu sebagai karma. Inab anggur. Jangan panggil karma. Kerana apa? Kerana karma itu bermaksud lelaki Muslim yang baik hati. Baik hatilah. Baik maksud karam. Al-karam. Jadi dia kata jangan panggil buah anggur tu kurma. Bukan kurma, karma. Mana penggunaan istilah. Anggur tadi tu jangan panggil karma. Sebab karma tu makna dia mulia, baik. Jadi anggur tu bukan kata nak suruh hina anggur, tetapi orang Muslim itu yang mulia tak boleh disamakan dengan anggur. Anggur tu untuk makan. Anggur tu makanan. Jadi Nabi larang. Kenapa ni? Nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan jaga lidah, jaga perkataan kita. Jangan ada sebarang kesilapan kalau boleh. Itu dia larang tu. Itu yang ketujuh. Yang ke-8. Wa qala Abu Hurairah qala Rasulullah SAW la yaqulanna ahadukum abdi wala amati. Rasulullah sebut apa? Jangan sebahagian pada kamu la yaqulanna ahadukum abdi wala amati kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah wal yaqul ghulami wa jariyati wa fataya wa fatati wa la yaqulu al mamluk rabbi wa la rabbati wal yaqul sayyidi wa sayyidati fa kullukum abidullah war rabbu Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang diberikan. Ini sebahagian daripada yang disebut dalam kitab Imam Ghazali ini. Dia kata apa? Nabi sebut hadis Nabi. Jangan kamu mengatakan wala yaqulana ahadukum abdi wala amati. Kalau dia ni tuan, jangan sebut orang ni abdi. Kalau kita ada hamba. Hamba lelaki, hamba perempuan. Hamba lelaki kita panggil abdi lah. Jangan sebut abdi. Nabi tak bagi sebut abdi. Ya abdi, kita panggil hamba kita. Ya abdi kalau kita ada hamba. Kalau yang perempuan, ya amati. So tak boleh panggil macam tu. Nabi larang panggil macam tu. Kenapa? Kullukum abidullah. Kerana hanya Allah je boleh panggil abdi. Sebab abdi ni hamba. Okey, manusia ni sebenarnya dia tak boleh memperhambakan sesama manusia. Jadi kalimah abdi itu hanya layak bagi Allah panggil kita. Kalau Allah panggil kita abdi, betul. Sebab Allah yang cipta kita. Gitu, itu maksud dia. Jadi manusia tuan panggil kepada hamba dia, manusia panggil pada hamba dia abdi, tak dibenarkan sebetulnya. Salah di situ. Sebab apa? Sebab tuan tadi dah mengambil tempat Allah. Dah mengambil gelaran bagi Allah. Ambil pangkat Allah. Dah kita pula jadi Tuhan pula. Itu yang tak boleh. Itu sebab dia. Wal yaqul ghulami. Kenapa itu kena panggil apa ustaz? Tak nak panggil abdi? Ghulam. Budakku. Mana orang suruhanku. Ghulami. Wa jariyati. Ini kalau perempuan jariyati. Lelaki ya ghulami. Kalau hamba tu lelaki ghulami. Kalau hamba tu perempuan ya jariyati. Ini cerita zaman dulu. Zaman kita tak ada hamba sekarang ni. Wa fataya wa fatati. Budakku. Maksudnya budakku lah. Orang aku. Ni orang aku. Ni budak aku. Okey, nanti budak aku pergi ambil. Tapi itu bukan hamba. Itu pekerja, itu staff, itu cerita lain lah. Tapi nak ceritakan kalimah hamba tadi, abdi tadi tak boleh digunakan untuk manusia, oleh manusia. Memperhambakan manusia dengan manusia. Tuan pun manusia, hamba pun manusia. Tak boleh guna abdi. Zaman dulu memang ada hamba kan. Zaman sebelum Islam lagi hamba. Islam ni dia yang menghapuskan perhambaan. Kan? Kalau buat kifarat gini, macam apa kifarat dia? Bebaskan seorang hamba. Bebaskan seorang hamba. Bebaskan seorang hamba. Maka bila bebas seorang, lama-lama hamba pun tak ada dah. Okey. Itu Islam membebaskan perhambaan manusia dengan manusia. Dengan cara yang sangat sistematik. Okey. Kemudian wala yaqulul mamluk. Tak boleh juga nak panggil Rabbi. Hamba tadi dia tak boleh nak panggil Rabbi. Okey. Wala Rabbati.
Hamba tak boleh panggil Tuhan dia sebagai Rabbi. Rabbi ni sebenarnya maknanya kita faham makna Tuhan. Tuhanku. Makna secara lughawinya maknanya Tuhan lah. Tuhan punya. Tuhan pemilik alam. Allah ni Tuhan Rabbil Alamin. Pemilik alam. Yang mentadbirkan alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah yang memiliki alam. Itu makna asal dia. Jadi kadang-kadang dari segi bahasa dia makna Tuhan. Maknanya Tuhan. Jadi kalau hamba panggil Tuhan dia Rabbi atau Rabbati, secara lughahnya, secara bahasanya, makna betul lah dari segi. Tetapi Ar-Rabbu sebenarnya adalah milik Allah sahaja. So hamba tadi pula tak boleh panggil Tuhan dia Rabbi. Tapi kena panggil apa? Ya Sayyidi, Sayyidati. Panggil Sayyid. Kena panggil Sayyid. Hamba tu kena panggil Ya Sayyidi, Ya Sayyidati. Sebab apa? Sebab War-Rabbu Allah saja. Kalimah Rabbu tadi guna untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi ini ada berlaku. Zaman-zaman dulu hamba dia panggil Tuhan dia Rabbi. Bukan maksud dia Tuhan sebetulnya. Dia pun maksudkan sebagai Tuhan je. Tapi dari segi bahasa dia. Makna dari segi bahasa dia. Jadi Nabi larang. Tak boleh. Tak kira lah makna bahasa tak bahasa pun Nabi larang. So elakkan dan tak boleh guna benda tu. Kalimah tu. Okey, itu yang okey. Wa man ta'ammala, kita habiskan sikit kita punya ni. Wa man ta'ammala jami'u ma awradnahu min afatil lisan alima annahu idza atlaqa lisanahu lam yaslim wa 'inda dhalika ya'rifu sirra qawlihi man samat naja. Dia nak tutup dah ni. Ni dia nak tutup dah cerita dia ni berkait dengan bahaya lidah. Dia kata apa? Barang siapa yang memerhatikan, mengamati apa yang kami datangkan, apa yang kami bawa min afatil lisan, daripada bahaya-bahaya lidah. 19 dah bahaya lidah yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini. Alima annahu maka dia akan tahu. Idza atlaqa lisanahu lam yaslim. Bila mana lidahnya mula bertutur, bercakap, maka dia tidak selamat. Dia tidak selamat. Bila start je lidah tadi mengeluarkan suara, maka tuan dia tak selamat. Wa inda zalika, dan dikala itu ya'rifu, maka dia tahulah sirra qawlihi, tahulah dia rahsia di sebalik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Rahsia hadis ni, man samat naja. Man samata naja. Barang siapa yang diam, dia akan berjaya. Nabi kata, siapa yang diam dia akan berjaya. Lianna hadhihi al-afat kullaha mahalik wa mu'atib wa hiya ala tariq al-mutakallim. Sebenarnya 19 yang disebut kan, 19 afat tulisan, bahaya lidah tu yang 19 tu, semua ini adalah pemusnah, pembinasa yang akan membinasakan. Bagi pihak siapa? Bagi pihak orang yang bercakap. Bagi pihak kita lah. Kita yang berdusta, kitalah akan binasa. Kita yang mengumpat, kitalah yang akan binasa. Kita yang mengutuk orang, mengeji orang, kitalah yang binasa. Tu. Kita memfitnah orang, kitalah yang binasa. Yang membinasakan tuannya. Fa'in sakata salimah. Sekiranya kita diam, kita tak bercakap, maka kita akan selamat. Minal kul, daripada segala bahaya-bahaya dan juga ancaman itu. Wa inna taqa wa takallama khatara binafsi illa an yuwafiqahu lisanun fasih wa ilmun ghazir wa war'un hafiz wa muraqabatul lazimah. Sekiranya dia bercakap khatara binafsihi illa, maka dia akan membahayakan diri kita. Bila bercakap, maka datang macam-macam lah. Bila kita bercakap, mula-mula kita nak cakap betul, tapi datang soalan, orang tanya itu, kita tak sangka pun soalan tu. Kadang-kadang kita terbohong, membohongi, cakap bohong. Kita tak nak bohong pun, tapi orang tu tanya dalam keadaan yang tiba-tiba kita memang dah terdesak sangat dah time tu, terpaksa bohong dah pula dah, padahal kita tak sepatutnya berbohong. Gitu. Jadi bila bercakap, dia kata melainkan kita ni sangat menjaga lisanun fasih, mana lidah. Kena ada bila nak bercakap, kena ada lidah yang fasih bercakap. Apa yang kita nak cakap sampai maksud dia yang benar. Wa ilmun ghazir, dalam masa yang sama kena ada ilmu yang lebat, yang banyak. Wa war'un hafiz, dan wara' yang sangat menjaga kita, kewarakan. Orang yang wara' dengan orang yang tak wara' lain cara cakap dia, kalam-kalam dia keluar tu lain. Wa muraqabah lazimah, dan sentiasa memerhatikan
apa yang dituturkan, muhasabah, sentiasa muhasabah, dan juga muraqabah. Kalau kita ada syarat-syarat ini, iaitu lisanun fasih, ilmu lisan, pertama lisan, kedua ilmu, ketiganya wara', keempatnya muraqabah, memerhati, memeriksa, menjaga. Ada 4 perkara ni, insya-Allah kita bercakap pun selamat. Masalahnya sejauh mana kita boleh jaga dengan syarat-syarat ini. Wa yuqallilu min al-kalam fa'asahu yaslim inda dhalika. Dan kita mengurangkan, menyedikitkan, mengurangkan bercakap, maka insya-Allah lebih selamat. Sebab apa? Bila kita tak cakap, kita tak ada salah lah. Bila tak cakap. Wa huwa ma'a jami'i dhalika la yanfaqu 'anil khatar. Dan dia dalam keadaan demikian, la yanfaqu 'anil khatar. Fa in kunta la taqdar ala an takuna mimman takallam. Dia kata apa? Kalau kita tak jaga kita punya lidah kita, maka kita akan jatuh dalam kesalahan dan kesilapan, salah cakap. Dia kata apa? Sekiranya kita tak mampu nak cukupkan 4 syarat tadi. 4 syarat tadi, iaitu yang kita dah sebut, lisanun fasih, ilmun ghazir, wara' dan juga muraqabah tadi, maka diam. Itu lebih selamat. Dia kata apa? Fa in kunta la taqdar. Jika kamu tak mampu buat 4 tadi tu, an takuna mimman takallam, maka dia sebenarnya fakun mimman sakata fasalima fasalamatu ihdal ghanimataini. Okey. Ceritanya berkaitan dengan ada hadis Nabi sebetulnya. Nabi sebut apa? Rahimallahu 'abdan takallama aw sakata fasalima. Faghanima. Allah merahmati hamba yang bercakap. Dia bercakap faghanima. Maka bercakap, daripada cakap dia tadi berfaedah, dan dia dapat habuan daripada apa yang dia cakap. Dia nasihat orang dengan baik, dia tak gaduh dengan orang, dia nasihat elok, dia dakwah, dia ajak orang solat, dia ajak orang buat baik. Yang ni, orang ni dapat ghanimah. Orang ni dapat habuan yang baik dari sisi Allah SWT. Tapi kalau kita tak mampu nak bercakap benda yang baik-baik, maka kita diam. Kenapa? Kerana kalau kita diam pun, kita dapat juga habuan yang baik, iaitu selamat daripada dosa, selamat daripada api neraka. Maka keselamatan juga adalah satu ghanimah, satu habuan. Itu disebut tu salah satu daripada habuan. Habuan yang pertama, habuan bercakap. Habuan kedua, habuan yang selamat, keselamatan. Bila mana kita tidak bercakap benda yang sia-sia dan tidak cakap salah, kita diam. Kalau kita diam, kita juga dapat satu ghanimah. Kalau kita cakap tadi yang baik-baik, kita juga dapat satu ghanimah. Maka keselamatan itu ihdal ghanimataini. Dia adalah salah satu daripada ghanimah, habuan kebaikan yang Allah nak bagi pada kita. Jadi kesimpulannya, kalau tak ada benda yang perlu, tak perlu cakap. Diam saja. Sebab apa? Bila kita bercakap, kadang-kadang menyindir orang tu, menyindir orang ni, banyak kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan. Jadi dengan cara demikian, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Setakat itu dahulu untuk kali ini. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.